Wasadis, kata Jibril, arfa'u sabru minal fuqara, aku cabut sifat sabar daripada hati fakir miskin. Wasabi arfa'ul wara wa zuhud minal ulama. Yang ketujuh, aku cabut sifat zuhud daripada hati para ulama. Ulama, nama ulama tapi gaya hidup dah macam jutawan kosmetik lah gaya, tak apa sesuai ya. Awak orang alim, orang alim ni tak boleh sangat nampak nak benda-benda gitu. Dah pilih jadi orang alim, cara alim lah. Kena nampak down to earth, nampak humble, tak mewah sangat. Tak boleh lah nampak macam jutawan kosmetik, tak boleh. Sebab lah, tapi dah Jibril tarik sifat zuhud tu, nampak macam mana? Dah tak adalah sangat sifat zuhud. Dia ustaz ni, dia tak boleh nampak nak ke dunia. Padahal dia nak, tapi dia tak boleh nampak. Lepas tu kalau ustaz pun pergi baca doa ke mana, tuan rumah bagi duit, dia tak boleh nampak. Oh, terima kasih. Tak boleh. Dia kena Allah, dia kena begitu sikit. Allah. Dia kena bersilat ada sikit-sikit. Nampakkan tak nak tu, benarnya nak. Allah. Dia kena begitu. Ustaz kan. Ni pandangan lah, aku ada malaikat marah pula. Tapi tu dia wara' wa zuhud minal ulama. Sifat zuhud dan wara' daripada hati para ulama ditarik oleh Jibril. Wasamin arfa'u sakha minal aghnia. Aku cabut yang ke-8-nya sifat pemurah daripada hati orang-orang kaya. Wa tasi' arfa'ul Quran. Aku tarik Quran. Wal ashir arfa'ul iman. Yang akhir sekali aku cabut iman. Sebab itu yang saya nak highlightkan, salah satu daripada yang Jibril sebut, arfa'ul mahabbah min qulubi khalqi. Aku cabut sifat kasih sayang daripada hati makhluk. Inilah yang sedang kita lalui sekarang. Nasib umat Islam khususnya di negara kita, sesama kita ni sifat kasih sayang ni saya ingat makin hilang. Apa punca? Pandangan saya, politik tak habis lagi. Siang malam politik. Pening kepala otak kita mikir. Buka WhatsApp cerita politik, buka Facebook politik, berita politik, TV politik, surat khabar politik. Akhirnya orang jadi pening, kelahi tak sudah-sudah. Mamat Khalid buat cerita hantu kat Limau, 30 juta dia dapat. Apa sebab? Orang dah menyampah tengok benda berat-berat, orang nak tengok hantu melayang sekarang. Oh, hantu. Ringan kepala otak, ketawa sekejap tengok Musme jadi bapak bunian. Tu je lah. Wah, kita suka. Sebab orang dah, sebab kita kelahi lama sangat. Sedangkan bila kita ini ditarik sifat kasih sayang sama kita, boleh membawa kehancuran. Kita khawatir sama kita sekarang ni cerita politik ni. Kita bukan tak boleh cerita politik, bukan. Tapi kita tak seprofesional orang politik. Orang politik kita nampak dia kelahi dalam dewan parlimen ke sidang DUN macam mana ke, luar dewan dia baik. Dia dalam parlimen tu je. Time take 5, dia boleh gurau sama dia. Senyum sikit. Ada tuan-tuan buka lah YouTube, tengok apa dia orang buat masa rehat. Boleh gurau. Dalam dewan keluar kan minum kopi. Tak ada, dia orang profesional. Kita orang kampung dah. Kita kalau kelahi betul. Orang tu kelahi, kita pun kelahi. Ngasah parang, serung. Wah, selendang merah, jihad, parang terbang macam-macam. Pada orang tu luar baik. Yang inilah kita nak mengajak masyarakat. Sama-samalah merenung. Jangan sampai kita ni ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki, ke laut menghasut, ke darat mengumpat, ke hulu menipu, ke hilir menyindir, ke atas mengampu, ke bawah melapah, ke gunung menyombong, ke lurah menista, duduk mengutuk, tegak membengkak, berbudi mencaci, bersedekah mencerca, bertaring tengking menengking, berkuku seteru berseteru, berpangkat umpat mengumpat, berhata kata mengata, berduit cubit mencubit, sama keluarga laga melaga, sama kawan makan, sama sahabat sebat menyebat, sama sebangsa paksa maksa, sama sedusun pulun mulun, sama sekampung hasung menghasung, sama sedesa cerca mencerca, sama senegeri iri mengiri. Sampai bila? Kelahi siang malam pagi petang. Bukan tak boleh politik, boleh, jangan kelahi yang melampau-lampau. Sebab itu
kalau kita nak bincangkan nasib umat Islam di penghujung zaman ini adalah perpecahan demi perpecahan yang tidak berkesudahan. Kelahi bab agama tu sebahagian tak selesai lagi. Ahli sunnahnya dengan golongan macam-macam lah, golongan kelahi-kelahi. Tambah pula lagi politiknya lagi, tambah bila nak baiknya? Kita khawatir kita akan dimurkai oleh Tuhan kerana tak menjaga hubungan silaturahim sama kita. Silaturahim ni dia paling mudah nak menjaganya mulut je. Jaga mulut selesai masalah. Baik tu orang tua-tua dulu pesan, kerana mulut santan binasa. Dia ada khilaf lah peribahasa ni. Ada orang kata kerana mulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Ada yang kata kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Tak kisahlah yang mana-mana, yang penting because of the sticky rice the coconut milk is spoiled. Itu saja. Itu yang paling mustahak sekali. Sebab mulut santan binasa, sebab mulut habislah mulut itu. Itu yang paling betul sekali. Sedangkan Tuhan beri kita mulut, tangan, bukan nak buat kerja-kerja tak senonoh. Kalau kita tengok bahasa dalam internet ya, Facebook, komen-komen, kenapa kena ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan cara agama kita mengajar? Nabi kita tak ajar cakap begitu dengan orang tua-tua, cakap begitu dengan sama saudara mara, tak boleh. Sebab itu kalau mulut ni anugerah yang sangat luar biasa, nikmat yang tak ternilai. Tapi kalau tak dimanfaatkan, dia jadi bumerang yang merosakkan kita. Sebab itu Nabi ketika nak mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi pesan macam-macam kepada Muaz bin Jabal. Nabi sayang Muaz. Dalam sejarah Nabi sahabat dia ada 140,000 lebih. Nabi tak pernah cium tangan orang kecuali 3 orang saja. Salah seorang yang Nabi cium, Muaz bin Jabal. Nabi cium tangan dia. Seorang lagi Fatimah binti Rasulullah, Nabi cium tangan. Seorang Sa'ad bin Muaz. 3 orang ni saja Nabi cium tangan dia. Kenapa Nabi cium? Uraiannya panjang kerana kerjaan mereka macam-macam lah sebab-sebabnya. Jadi ketika Nabi nak melepaskan perjalanan Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi pesan, Muaz, pesan orang sana jaga semayang, pesan dia puasa, baca Quran, jihad jangan lupa. Di hujung sekali Nabi jelirkan lidah dia. Wahai Muaz, Nabi jelir lidah, kuf alaika hadha, kau jaga ni. Nabi jelirkan lidah. Lantas Muaz pun bertanya, ya Rasul, wa inna la muakhazuna bima natakallamu bihi, adakah kita nanti akan diseksa kerana benda itu yang terjelir itu? Maka jawab baginda Nabi, wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alzinatihim. Hadis Tirmizi. Aku pernah menengok manusia ini dilemparkan ke dalam neraka kerana benda ini, kata Nabi. Sebab itu kalau dapat jaga mulut, silaturahim sama kita boleh terpelihara. Ingat, setiap percakapan kita kepada saudara kita adalah doa. Kita kata sebagai contoh, kita kata dia bodoh, bodoh tu balik kita. Kita kata dia bengong, bengong tu balik kita. Semua cakap adalah doa. Sebab itu orang tua-tua dulu, kalau di rumah dengan anak-anak, dia pastikan dia tak terlepas cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Ingat tak orang tua-tua dulu, kita nakal macam mana pun dia panggil kita bertuah. Bertuah punya anak, pada pecah pinggan dia. Bertuah panggil kita. Bertuah punya cucu. Budak sekarang dengan anak, dia boleh sebut anak dia beruk pada. Macam beruk. Dia panggil anak dia beruk. Tak boleh. Orang tua-tua dulu, macam mana pun keletah anaknya, tetap dia panggil bertuah punya budak. Apa sebab? Dia tahu mulut dia doa. Kalau dia sebut anak dia bertuah, mudah-mudahan anaknya jadi hebat macam hang tuah. Mudah-mudahannya begitulah. Takkan sebut jebat punya budak, payah pula hang jebat leceh. Tuah lah, bertuah punya budak. Saya buat kajian, dia sama dengan orang Arab. Orang Arab, kalau dia nak marah ke anak dia, dia tak sumpah serana. Dia akan sebut bahlul enta. Bahlul. Bahlul ni masalahnya, bila dalam konteks budaya kita, bahlul ni jadi negatif, tak elok. Sedangkan bahlul ni elok. Tapi studio Jalan Empas sudah buat ajaran sesat. Bahlul jadi rosak dah. Dia bahlul ni kalau berdasarkan sejarah, nama seorang ahli falsafah terkenal namanya Syekh Muhammad bin Bahlul, ataupun nama sebenarnya Wahab bin Amir.
Dia ini hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia meninggal tahun 806 Masihi di Syria. Makamnya masih ada di Syria. Tuan-tuan boleh Google makam tu. Ada makam Bahlul. Bahlul nama dia. Dia ni bekas hakim. Tapi dia tinggalkan kehidupan mahkamah dia. Dia jadi orang sufi. Jadi orang Arab masa itu dia harap anak dia kalau tak jadi hebat pun dapat jadi macam Bahlul pun jadilah. Jadi orang cerdik, orang ahli falsafah. Macam kita jenis A sama Sa'id, jenis begitu orang duduk mikir alam, mikirkan bahasa, benda begitulah. Jadi dia panggil Bahlul enta. Dapat ke studio Jalan Ampas, dia tukar jadi pelik Bahlul macam unta. Unta tak apa cerdik, Bahlul goblok macam gitulah. Jadi dia Bahlul tu nama orang hebat. Tapi terpulanglah pada puan-puan, tuan-tuan balik kan nak manggil anak Bahlul, terpulanglah. Takut jiran pula pelik, ngapa balik masjid manggil anak Bahlul pula. Jadi susah pula kita.